semua yang terus bersama dengan keceriaan Selamat Pagi Malaysia. Ini jam yang kedua untuk edisi hari Rabu hari ini. Baiklah, untuk jam yang kedua ini kita akan mulakan perbincangan mengenai jangkaan ekonomi Malaysia tahun 2023. Tahun ini. Jadi saya bersama dengan Dr. Elia Nabila Abdul Bahri, Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi dan Statistik Gunaan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Selamat datang, selamat pagi Malaysia, Terima Doktor. kasih. Alhamdulillah. Jadi Doktor, tahun 2022 merupakan satu tahun yang selepas daripada kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, kita membuka pintu ekonomi, kita membuka pintu negara untuk sektor pelancongan dan sebagainya, berlakunya perkembangan ekonomi. Maksudnya kita berada dalam fasa pemulihan. Menurut doktor, apakah pandangan doktor secara keseluruhannya prestasi ekonomi negara kita pada tahun lepas, pada tahun 2022? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Okey, pada tahun 2022 kita baru saja bangkit. Kita dalam tempoh pemulihan daripada fasa pandemik kepada endemik, iaitu kita telah buka border pada April 2022 dan dalam pada itu terdapat kekangan semasa MCO dahulu di mana terdapat kekangan dalam penawaran, dan apabila pembukaan ekonomi pada April 2022 lah berlaku tekanan dalam permintaan, di mana ini akan menyebabkan kenaikan dalam harga, dan juga kita juga dihambat dengan peperangan Rusia Ukraine pada Februari dan memberi kesan kepada negara Malaysia di mana terdapat kekangan dalam barangan yang kita import daripada Ukraine, contohnya seperti gandum dan makanan-makanan tentu, dan termasuklah makanan haiwan, animal feed, vegetable oils, dan mana kita bergantung kepada Ukraine, mana kita tidak mendapat bekalan, terdapat kekangan dalam rantaian bekalan sepanjang tempoh 2022. Dan walaupun kita boleh mendapat pengganti daripada negara-negara lain seperti Australia, Argentina, tetapi dia juga memberikan tekanan permintaan kepada negara pengganti pengeluar tersebut. Dan itu menyebabkan rentetan kepada masalah dalam penawaran dan akhirnya menyebabkan kenaikan kos harga barang. Dan kita juga berhadapan dengan, kita mempunyai rakan dagang utama iaitu China mengamalkan zero COVID policy, di mana itu juga sebagai satu kekangan di mana berlaku terdapat trade restriction di China yang menyebabkan kita juga terdapat banyak barang yang kita import terpaksa delay disebabkan kekangan ini, dan akhirnya juga diberikan kekangan kepada penawaran yang menyebabkan kenaikan kos harga barang. Dan justru itu pada tahun yang sama Bank Negara Malaysia telah menaikkan OPR sebanyak 4 kali, iaitu pada tahun 2022 saja kita telah menaikkan pada 100 mata asas, di mana kepada 2.75%, di mana inilah untuk mengurangkan inflasi. Dan inflasi ini diturunkan dengan cara memperlahankan kegiatan ekonomi, mengurangkan aktiviti jual beli, dan di mana ialah meningkatkan kos pinjaman yang menyebabkan perniagaan terdapat membuat refinance, terdapat mengembangkan perniagaan, dan juga even individu sendiri terpaksa membayar balik dalam keadaan yang tinggi, menyebabkan penggunaan itu menjadi semakin kurang dan kita merasa tekanannya. Namun begitu, walaupun kita terpaksa meningkatkan OPR untuk mengurangkan inflasi, namun kita juga terpaksa bersaing dengan US yang juga meningkatkan kadar faedah itu sehingga kepada 45%. Dan walaupun peningkatan 45% daripada negara US menyebabkan aliran masuk wang ataupun modal pindah kepada negara lain, kepada negara US, di mana dah menyebabkan mata wang dolar US mengukuh dan beri kesan kepada secara komparatifnya negara kita juga terkesan, di mana kita menghadapi nilai mata wang yang menurun pada sehinggalah pada November tahun lepas, tetapi kita mula menampakkan peningkatan ataupun pengukuhan ringgit sejak Disember tahun lepas. Jadi adakah intervensi yang dilakukan oleh kerajaan sejak daripada tahun lepas sehinggalah pendekatan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pendekatannya untuk melihat bagaimanakah isu kos sara hidup itu perlu untuk kita memberi fokus utama, mampu untuk menyerap tekanan daripada faktor-faktor luar yang kita bincangkan sebentar tadi? Kalau kita melihat pada apa yang kerajaan sekarang lakukan adalah untuk mengurangkan beban, iaitu dalam untuk jangka masa pendek dan sederhana. Iaitu contohnya seperti memberikan bantuan 150 untuk
peranjaan sekolah dan juga kepada 300 untuk isi rumah dan 100 untuk bujang. So ini adalah untuk mengurangkan beban yang terkesan. Namun itu adalah untuk jangka pendek, tetapi kita perlu melihat untuk jangka panjang struktur kepada faktor kesan faktor kenaikan harga barang itu perlu diselesaikan dahulu, iaitu di mana kita perlu mengurangkan untuk jangka panjang, kita perlu mengurangkan kebergantungan kita kepada barang-barang import untuk mengelakkan kesan yang di luar jangka, kesan di mana kita sendiri tidak boleh kawal kerana itulah daripada faktor luaran. Dan kita perlu melihat semula struktur rantaian bekalan itu, terutamanya dalam sektor makanan dan juga pertanian. Kalau kita untuk melihat kembali, kita perlu mengurangkan kebergantungan luar, contohnya mengenai barang asas tadi, gandum, bekalan makanan haiwan dan sebagainya, mungkin ia akan mengambil masa untuk negara kita develop sendiri ladang gandum kita ataupun bekalan makanan binatang, ternakan dan sebagainya. Jadi adakah situasi sekarang, mengikut pandangan doktor, kita perlu untuk membuat satu polisi dan juga dasar baharu mengenai perkara ini untuk kita mengatasi dan juga menyerap tekanan mengenai perkara ini? Kalau dari segi polisi, kita perlu melihat kepada jangka panjang dan seperti yang Ridwan mengatakan bahawa dia memang memakan masa dan sepatutnya masalah kekangan dalam penawaran, terutama dalam sektor makanan, sektor pertanian, dalam kejaminan makanan, masalahnya sebenarnya berlaku dah lama, daripada kita bergantung kepada import dan kita tidak menghasilkannya sendiri, dan di mana terutamanya kalau kita lihat pada sejarah dululah, daripada transformasi daripada sektor pertanian kepada industri, dan banyak perkara-perkara masalah yang berlaku dalam sektor pertanian yang tidak diselesaikan, dan di mana kita perlu memperkasakan semula sektor pertanian untuk jangka panjang, dan kita perlu melihat perkara ini dalam mungkin mid-term review dalam untuk Malaysian Plan yang akan datang, dan melihat semula struktur seperti public delivery system dan juga bagaimana institution architecture dalam sektor pertanian untuk kita memastikan bahawa untuk yang akan datang dia akan dapat memastikan bekalan makanan adalah mencukupi untuk dalam jangka masa yang panjang. Itu berkaitan dengan bekalan dan juga dasar baharu yang perlu juga untuk kita lihat. Cuma salah satu perkara yang akan memberi kesan kepada ekonomi Malaysia adalah perjanjian bilateral negara kita ataupun hubungan diplomasi negara kita dengan negara luar yang mana ia mampu untuk memberikan situasi menang-menang, win-win situation kepada dua negara, terutamanya dari aspek ekonomi. Pada pendapat doktor sendiri, adakah perjanjian bilateral dan juga hubungan diplomasi negara kita dengan negara luar seperti negara kita dengan China, US, Indonesia, hatta dengan negara jiran ini mampu untuk memberi kesan positif kepada ekonomi negara pada tahun 2023 ini? Perdana Menteri kita telah mengadakan dan juga telah plan untuk mengadakan hubungan dua hala antara dengan negara China, Indonesia, US, Europe, untuk mengadakan hubungan perdagangan dan juga menarik pelabur masuk ke negara kita. Kalau kita lihat dalam tempoh sekuan ketiga tahun lepas, kita mengalami aliran wang keluar yang banyak, di mana aliran masuk kita adalah kurang, di mana negatif kalau kita nak berbanding dengan pada fasa endemik pembukaan ekonomi pada sekuan yang kedua. So, ialah perlunya untuk mengadakan hubungan dua hala untuk menarik minat pelabur asing, dan juga kita perlukan lebih ramai player dalam industri yang terkesan untuk kita pastikan bahawa kita dapat survive, ekonomi kita dapat survive dengan adanya kepakaran daripada pelaburan asing yang juga dapat secara tidak langsung dapat memulihkan ekonomi secara perlahan-lahan. Untuk ekonomi dalam negara kita, saya kira tekanan ekonomi ini secara terusnya boleh dirasai kepada kesemua masyarakat, terutamanya isu kos hidup seperti mana kita bincangkan, peningkatan harga barangan asas dan sebagainya. Jadi ada tiga kalau kita lihat di sini antara rantaian asas yang perlu kita faham. Peranan untuk menangani kos hidup pertama adalah tanggungjawab pengeluar peniaga, iaitu dari aspek penawaran. Yang kedua, pengguna itu sendiri dari aspek permintaan, dan juga yang ketiga adalah kerajaan dari aspek perundangan, iaitu polisi dan juga dasar-dasar yang dibuat. Jadi antara ketiga-tiga peranan ini, yang mana di mana kepentingan untuk kita melihat kepada
pengguna itu sendiri, kerana sebelum ini kita dapat melihat antara usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk menasihati pengguna supaya lebih berjimat. Contohnya kurangkan makan ayam, kurangkan makan telur dan sebagainya. Saya kira itu merupakan satu nasihat supaya kita boleh mengimbangkan antara penawaran dan juga permintaan. Namun ramai yang tersalah pandang perkara itu, menyebabkan tak boleh sentuh kerana inilah sensitif kepada rakyat Malaysia. Pandangan doktor? Betul, ya, kita semua terkesan tak kira pengeluar dan juga rakyat dan juga kerajaan, kerana kita juga kerajaan juga mempunyai kalau kita ikutkan ya, kita survive semasa pandemik itu disebabkan oleh kutipan cukai pada tahun-tahun yang sebelumnya, dan semasa pandemik kita tidak dapat menjana ekonomi, kurang dalam menjana ekonomi dan memberikan kesan kepada tahun yang berikutnya, iaitu pada tahun yang sekarang lah. Dan sebagai pengguna, kita sebenarnya sebagai pengguna adalah kita kata power dalam kuasa beli yang mencetuskan kepada kesan pengguna yang lebih baik. Jadi tahap kuasa beli pengguna perlu ditingkatkan. Namun disebabkan kenaikan harga barang, kita tidak boleh hanya melihat kepada kesan yang akhir, iaitu harga barang naik. Tapi kita perlu memikirkan bahawa kenapa harga barang naik disebabkan oleh harga input yang meningkat. Kalau kita kata rakyat kita merungut, harga barang naik, tetapi kalau kita tanya petani, dia akan tanya kenapa harga barang tak naik. Sebab dia akan memberi kesan kepada pengeluar di mana kebanyakan kos pengeluar adalah meningkat. Termasuklah pada tahun yang lepas syarikat yang besar itu Facebook dan juga Meta telah membuang pekerja sebanyak 11,000 orang kerana kos pengeluaran yang meningkat. So, kalau kita nak melihat kepada kerajaan nak menangani masalah ini, kita perlu melihat kepada perkara yang asas, perkara yang dasarnya. Sekarang KPDNKK mengawal harga pengguna, tetapi siapa yang mengawal harga pengeluar? Di mana pihak kerajaan perlu melihat kekangan kepada setiap rantaian bekalan yang terlibat, dan ini menyebabkan memberi kesan kepada rakyat kurang daripada kenaikan harga input yang saya kira mungkin kurangnya mekanisme untuk kita memantau kenaikan harga input. Mungkin sedikit nasihat kepada pembekal. Pihak pembekal juga memberi peranan dalam menentukan, dalam memberi kesan kepada harga barang itu sendiri. Ya, sebagai pembekal, sebenarnya negara kita lebih memerlukan pengusaha yang berinovasi. Sebagai pembekal, dia akan biasanya kita perlu mempunyai daya untuk menghasilkan input sendiri, dan perlunya ada investment untuk membangunkan inovasi menggantikan barang pengganti yang kita import. Sebab ini penting di mana dalam untuk jangka masa panjang kita perlu ada bahan-bahan yang kita import, kita perlu ada sendiri. Contohnya macam makanan ayam. Kita import daripada Ukraine kerana mereka adalah pengeluar gandum dan juga pengeluar jagung. Dan kenapa kita tidak boleh hasilkan sendiri? Kerana kita adalah lebih kepada jagung manis berbanding dengan jagung bijirin. Jadi kita perlukan inovasi bagaimana untuk kita menanamkan jagung bijirin di Malaysia bagi menggantikan jagung bijirin yang kita import. Dan inilah untuk kita mengurangkan, contohnya macam baja. Baja juga dulu RM80, sekarang dah lebih 200. Dan ini adalah kenaikan harga input yang sangat tinggi. Dan ini adalah membebankan para petani, yang akhirnya kita sebagai pengguna melihat kepada barang akhir saja. Kesan dia adalah barang akhir harga naik. Tapi kita tidak boleh hanya dia perlu balance lah antara pengguna dan pengeluar, sebab kedua-duanya adalah saling berkait. Kalau pengeluar tidak dapat survive, mereka juga tidak dapat nak hire pekerja, mengambil pekerja, dan akhirnya menyebabkan pengangguran. Ya, jadi dalam situasi ini dia tidak boleh bermain dengan blaming game lah. Betul. Tidak boleh salahkan sesiapa kerana semua pihak perlu bekerjasama. Dia simbiosis antara kita semua. Betul. Untuk memastikan ekonomi negara kita ini stabil. Itu dia sedikit ulasan jangkaan ekonomi Malaysia tahun 2023. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Elia Nabila Abdul Bahari
Pengarahkanan Jabatan Ekonomi dan Statistik Gunaan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Terima kasih banyak-banyak Doktor. InsyaAllah nanti kita akan berbincang lagi mengenai apakah perkembangan ekonomi negara pada tahun 2023 kerana kita baru sahaja masuk hari yang keempat dan kita ingin menyaksikan apakah intervensi yang dilakukan oleh kerajaan selepas ini untuk menyerap tekanan dan juga dasar pencimatan yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mengambil alih tampuk kepimpinan negara ini. InsyaAllah kita mahukan impak yang positif terhadap ekonomi negara. Yang paling penting adalah mengurangkan tekanan dan juga beban kepada masyarakat kita seluruh Malaysia, terutamanya apabila tidak sampai 90 hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan dan pastinya itu adalah satu pesta satu situasi yang cukup besar untuk masyarakat Islam, terutamanya kepada mereka yang berniaga, dan selepas itu kita akan masuk musim perayaan. Ini semua adalah berkaitan dengan bagaimana ekonomi negara pada ketika itu. Terima kasih banyak-banyak Doktor. Baiklah, kita ke cerita